Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muka surat berapa? 66. Kita kembali kepada bab yang ke-8, muka surat 66. Perkara yang ke-7. Perkara yang ke-7 ini melibatkan tipu daya syaitan terhadap anak cucu Adam, iaitulah mendedahkan aurat. Firman Allah Ta'ala, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Surah Al-A'raf ayat yang ke-20. Maksudnya, lalu syaitan yakni iblis membisik-bisikkan fikiran jahat kepada kedua-duanya yakni Adam dan Hawa, supaya terbuka aurat kemaluan kedua-duanya yang tertutup itu. Di antara salah satu daripada tipu daya syaitan ataupun iblis ini terhadap anak cucu Adam ialah menjadikan anak cucu Adam ini tidak menutup aurat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat ini bukan hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tetapi menutup aurat ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Kenapakah menutup aurat ini adalah merupakan suatu perkara yang wajib? Kerana ia melibatkan maruah manusia. Orang yang sebelum daripada Rasulullah juga adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah bagaimana Nabi Allah Adam AS dan Siti Hawa ini, selepas daripada dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala telah menanggalkan pakaian syurga yang dipakai oleh kedua-duanya. Kenapakah Allah menanggalkan pakaian syurga itu daripada kedua-duanya? Kerana sudah tidak layak kepada Adam dan Hawa untuk memakai pakaian syurga, kerana mereka berdua telah melanggar
perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka telah melanggar perintah Allah, maka tidak layak perkara yang pertama sebelum dia dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat bahawa pakaian syurga tidak layak kepada orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Jadi syaitan iblis ini akan menjadikan agenda menanggalkan pakaian anak Adam ini untuk memastikan mereka tidak masuk syurga. Orang-orang yang tidak menutup aurat adalah di kalangan orang-orang yang telah melanggar perintah Allah. Dan sesiapa yang tidak menutup aurat di kalangan lelaki dan perempuan, mereka melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hendak menjadi ahli syurga mesti menutup aurat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaannya sehinggalah kepada hari ini kita melihat ramai daripada kalangan umat Islam yang mendedahkan aurat mereka. Sebagaimana yang dibahas oleh para fuqaha, ada di antara fuqaha menyatakan bahawasanya aurat perempuan ini ialah seluruh badannya melainkan muka dan dua telapak tangan. Ada sebahagian fuqaha termasuklah Imam Syafi'i menyatakan aurat perempuan itu ialah seluruh badannya melainkan mata sahaja. Tapak tangan pun kena tutup, muka pun kena tutup. Menjadi perbahasan khilaf di kalangan para fuqaha. Namun demikian tidak ada seorang pun yang menyatakan membuka dada, membuka paha, membuka perut, membuka rambut itu harus, tak ada. Semua menyatakan haram. Dan inilah antara perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi panduan berkenaan dengan aurat. Itu aurat perempuan. Mereka membahaskan aurat ini ialah dalam bentuk dua kategori. Yang pertamanya di kalangan fuqaha ada yang menyatakan aurat dalam sembahyang dan luar sembahyang adalah sama. Siapa kata aurat dalam sembahyang luar sembahyang sama? Iaitulah antaranya iaitulah Imam Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan aurat dalam sembahyang luar sembahyang ni sama. Lalu ada di antara fuqaha, antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan aurat dalam sembahyang berbeza dengan aurat luar sembahyang. Aurat dalam sembahyang ni macam mana? Seluruh badan melainkan muka dengan dua telapak tangan. Dia boleh buka muka perempuan, tapak tangan. Di luar sembahyang Imam Syafi'i kata seluruh badan. Tapak tangan pun kena tutup, muka pun kena tutup. Adapun sebahagian ulama menyatakan aurat dalam sembahyang luar sembahyang ni luar sembahyang ni sama. Maksudnya buka muka, dua telapak tangan. Dalam sembahyang pun muka, dua telapak tangan. Luar sembahyang pun macam tu juga. Muka dengan dua telapak tangan adalah harus dibuka. Perbahasan ini adalah di antara perkara yang dibahas oleh para fuqaha berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala aurat lelaki pula ialah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut itu pendapat yang rajih di kalangan para fuqaha. Sesiapa yang melanggar batasan-batasan tersebut, maknanya mereka telah mendedahkan aurat mereka. Mereka telah melakukan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang membuka dan mendedahkan aurat terutamanya di kalangan wanita adalah disebabkan terpengaruh dengan was-was dan hasutan syaitan. Mendedahkan aurat adalah tujuan utama syaitan untuk mewaswaskan anak Adam, termasuklah rambut. Rambut bagi perempuan itu adalah aurat. Sebab itu perbahasan ada juga yang menyatakan suara perempuan itu pun aurat, walaupun benda itu khilaf.
Kenapa? Kerana ia boleh menjadi tarikan kepada orang-orang lelaki. Oleh yang demikian, semua anak Adam, terutama golongan wanita, hendaklah berhati-hati supaya tidak terjebak dengan tipu daya syaitan dengan mendedahkan aurat mereka. Datuk nenek moyang mereka Adam dan Hawa telah pun memberikan suatu pengajaran yang besar kepada kita. Apabila dilanggar perintah Allah, terbuka auratnya, syaitan iblis nak buka aurat Adam dan Hawa ni. Lalu mereka mencapai daun-daun daripada syurga untuk menutup badan mereka, kemaluan mereka. Ini antara perkara yang berlaku kepada Adam dan Hawa. Umat Islam berkewajipan mengambil berat tentang persoalan aurat kerana ia menjadi tuntutan dalam Islam. Perkara ini tidak diberi penekanan dalam agama lain dan mereka tidak dilarang untuk mendedahkan aurat di khalayak yang ramai. Kristian tidak ambil kisah pasal aurat. Buddha tak ambil kisah pasal aurat. Hindu tak ambil kisah pasal aurat. Begitulah juga dengan agama-agama yang lain. Tetapi Islam meletakkan kewajipan menutup aurat supaya kita tidak dipengaruhi oleh syaitan dan iblis. Itu perkara yang ketujuh. Perkara yang ke-8 yang menjadi tipu daya syaitan ke atas anak Adam ini ialah meminda dan mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala turut mendedahkan satu lagi perancangan jahat syaitan, iaitu meminda dan mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Syaitan berkata, dan aku akan tetap memerintahkan mereka itu, yakni anak Adam, supaya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka mengubahkan kejadian Allah dari agama Allah yang sebenarnya kepada agama palsu. Dan sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang nyata. Kita lihat bagaimana kitab-kitab samawi sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Taurah. Taurah ni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa jadi kepada Taurah? Taurah dipinda oleh pendeta-pendeta mereka, sehingga menyebabkan Taurah itu tidak lagi dalam keadaan yang sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyeleweng dan menjadikan mereka itu sesat. Ini Taurah. Begitu jugalah dengan kitab yang selepas daripada itu, Injil. Injil ni pun kitab Allah. Lalu padri-padri mereka melakukan penyelewengan dan melakukan pindaan kepada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut kehendak dan kepentingan mereka. Kenapa berlaku ke atas kedua-dua kitab ini sedemikian rupa? Menunjukkan betapa besarnya pengaruh syaitan iblis sehingga mereka berjaya mengubah kitab ini. Allah Ta'ala turun kitab, dia berjaya memesongkan pengikut-pengikut pada Taurah ini, memesongkan pengikut-pengikut daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS menjadi sesat dan kufur. Nabi Isa tak sesat, Nabi Musa tak sesat, pengikut yang selepas daripada itu. Sehinggalah berterusan sampai kepada hari ini mereka berpegang kepada kitab yang tidak benar itu. Lahirnya Talmud, lahirnya yang dikatakan sebagai Bible,
yang telah menyimpang daripada ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat Taurah dan Injil yang menyeleweng, tetapi ada di kalangan orang-orang ataupun di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam turut diselewengkan. Turut diselewengkan ajarannya, sehingga ada yang hanya berpegang kepada Quran, tak nak ikut Nabi, tak nak ikut hadis. Dikatakan sebagai anti hadis. Nak ikut Quran dia, tak nak ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran tak sebut semayang 5 waktu ni. Tak diberitahu macam mana nak semayang. Habis tu, macam mana kalau dia anti hadis, dia nak semayang ke mana? Dia nak semayang macam mana? Sebab dalam Quran tak dijelaskan bagaimana perbuatan sembahyang itu kalau tidak mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaat, bila rakaat? Quran tak cerita bilangan rakaat secara detail. Habis itu dia nak semayang zuhur macam mana? Dia nak semayang asar macam mana? Dia nak semayang maghrib macam mana? Dia nak semayang isyak macam mana? Dia nak semayang subuh macam mana? Golongan yang kata dia ni ikut Quran je, tak nak ikut hadis. Pasal hadis tu Muhammad dia reka je. Ini penyelewengan yang berlaku. Dengar comel, dengar cantik, berpegang kepada Quran, ikut Quran, tapi anti hadis. Ada juga golongan yang nak ikut hadis je, tak nak ikut Quran, sesat juga. Ada golongan yang nak ikut Quran hadis, tak nak pakai ulama, sesat juga. Inilah keadaan yang berlaku ke atas manusia, berlaku dalam bentuk diselewengkan agama yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ubah, dia akan pindah, dia akan jadikan kita ni menjadi golongan yang sesat. Sehingga ada orang yang nak semayang, tapi orang panggil apa? Semayang niat. Biasa dengar tak semayang niat? Semayang niat ni dia tidak perlu kepada perlakuan. Tidak ada apa yang dikatakan afal, perbuatan. Tidak ada apa yang dikatakan aqwal, perkataan dalam sembahyang. Tak payah baca tu, tak payah baca ni, tak payah buat tu, tak payah buat ni, niat dia. Masuk zuhur niat, masuk asar niat. Begitu juga dengan puasa niat. Syiah, ada di kalangan Syiah yang sesat, yang beramal dalam keadaan melakukan puasa dengan melakukan niat sahaja, tetapi makan. Kita puasa kena niat. Dalam masa yang sama kita tak boleh makan. Kita mesti menahan diri daripada makan dan minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa tu. Bagaimana syaitan iblis membawa manusia kepada penyelewengan dan kesesatan itu. Inilah antara perkara-perkara yang berlaku dalam hidup manusia. Ada orang tu, dia tidak memberi nafkah, tapi kerja zikir je. Siang malam, dia tinggal anak isteri dia. Dia tidak mempedulikan anak isterinya di rumah. Anaknya lapar, anaknya nak pergi sekolah, tak ada belanja, dia lupa isteri dia. Dia hanya bertapa, berzikir. Nampak cantik, pakai serban, pakai jubah, berzikir, sebut nama Allah, tapi tidak menunaikan apa yang dikatakan nafkah zahir, nafkah batin untuk keluarganya, menjadikan mereka itu juga sesat. Jadi kita tidak boleh melakukan satu-satu amalan itu berdasarkan kepada apa yang kita fikir logik, apa yang kita rasa benda itu baik, tapi dalam masa yang sama kita lupa kepada perintah-perintah Allah dan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam amalan-amalan Islam itu ada yang menyeleweng daripada ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nak berdoa tapi pergi sembah kubur, menangis atas kubur, berdoa minta kepada orang yang mati. Haram, syirik. Tapi amalan itu dilakukan. Ini juga perbuatan syaitan iblis yang menghasut manusia supaya melakukan upacara-upacara yang boleh merosakkan akidah mereka.
Jadi banyak tipu daya dan tipu helah syaitan ini. Walaupun dia bertopengkan Islam, walaupun kita nampak amalan tu amalan Islam, tapi dia boleh menjadikan sesuatu itu menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Halus permainan syaitan ini terlalu halus. Yang kesembilan, muslimin yang dirahmati Allah, di antara tipu daya syaitan lagi ialah mengadakan fitnah dan kerosakan dalam hidup. Ini banyak berluasa hari ini. Antara peranan yang dimainkan oleh syaitan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Wahai anak Adam, janganlah kamu sekalian difitnah oleh syaitan. Fitnah ni menjadi makanan harian manusia. Mengada-adakan suatu berita yang tidak ada kena-mengena dengan orang tu, ataupun mereka-rekakan suatu perkara itu supaya ia nampak tak baik ke atas orang tersebut. Maka perkara-perkara itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana fitnah itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengadakan fitnah, kata Allah taala, Allah memperingatkan Bani Adam, janganlah kamu sekalian difitnah oleh syaitan. Siapa yang fitnah orang, maknanya dia sedang difitnah oleh syaitan. Dia sedang berada dalam keadaan fitnah yang sangat besar. Memfitnahkan agama, memburukkan Islam, itu fitnah. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Islam, itu fitnah. Fitnah yang sangat besar. Apalagi muslimin yang dirahmati Allah, fitnah yang paling besar ialah melakukan syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah Ta'ala. Yang disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Yang dimaksudkan dalam ayat itu al-fitnatu, bukan kita mengadu orang tu, memburuk-buruk kawan tu. Tafsir menyebut al-fitnah di situ ialah asyirku billah, mensyirikkan Allah Ta'ala. Fitnah. Ramai orang salah tafsir. Dia kata fitnah itu ialah mengada-adakan cerita, memburuk-burukkan. Jadi buruk itu lebih besar daripada membunuh. Bukan. Maksud ayat itu, al-fitnah itu ialah syirik kepada Allah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita selalu baca ayat ini. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada membunuh. Yang dimaksudkan di situ ialah mensyirikkan Allah. Ini syirik, ini adalah fitnah yang sangat besar. Sebab itulah kita mestilah menjauhkan diri daripada mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ke-10 pula. Banyak ni. Banyak perkara yang melibatkan apa yang dikatakan sebagai tipu daya syaitan. Yang ke-10, hasutan supaya berkelahi dan berlaku rusuhan. Ini dia. Firman Allah Ta'ala, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanza'u bainahum inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Surah Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka bercakap dengan yang lainnya dengan kata-kata yang baik, terutama kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Kerana sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka yang mukmin yang lain, supaya berkelahi melalui perkataan-perkataan yang jahat dan kasar. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Allah memperingatkan kita muslimin yang dirahmati Allah, supaya bila kita bercakap dengan manusia ni, Allah kata apa?
yaqulul lati hiya ahsan. Gunakan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita guna perkataan yang keji, yang tak elok, menyebabkan orang marah. Bercakap, nak tegur satu kesalahan pun, tegur elok-elok. Nak nasihat pun, nasihat elok-elok. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok. Allah ajar. Kenapa kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata dan bercakap dengan percakapan yang baik? Kita kena ingat, innasyaitana yanza'u bainahum. Sesungguhnya syaitan ni ditunggu masa je nak hasuk kita suruh berkelahi. Itu maksud yanza'u bainahum. Dia nak ngap kita. Bila kita mengeluarkan kata-kata yang keji, dia akan adu domba dengan orang yang kita kata. Kau tengok tu, dia dah kata kau balas balik. Kita pun naik angin, kita balas balik. Yang ni kata babi, yang jawab tadi anjing pula. Pendek kata anjing babi lebih kurang. Tak elok belaka. Lepas tu bila duk bergaduh mulut ni, berperang mulut ni, tak sedap perang mulut. Kan? Kena tembak. Jadi kena bagilah sebiji. Boxing, bagi sebiji. Yang ni pula takkan nak biar je. Belajar tomoy lama dah, bagi pula sebiji. Ini Allah Ta'ala sebut innasyaitana yanza'u bainahum. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kamu kena sedar, kata Allah, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata, musuh yang sangat jelas. Jadi bila kamu dah bergaduh macam tu, mula bertengkar, bergaduh mulut je, akhir sekali naik tangan, kaki. Sebab itu kita pernah mendengar bagaimana ada orang yang mati dibunuh. Ada orang yang mati dengan sebab dia bergaduh, sebab orang tu kata kat dia. Dia sakit hati, dia pun marah, lepas tu berlaku pergaduhan sehingga menyebabkan pembunuhan. Bunuh tu tepuk tanganlah syaitan. Tentu kita kata, oh jahat syaitan. Ya, dia jahat. Syaitan akan menjadikan kita orang yang melakukan pembunuhan. Dan melakukan pembunuhan itu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Yang penting, orang ni buat dosa, orang ni tak boleh masuk syurga. Dia seronok. Sebab itulah kita hendaklah menjauhkan diri daripada bergaduh. Jangan duk bergaduh. Memang kita hero, tapi hero tu simpanlah. Tak payah bergaduh dengan orang, tak payah nak bertumbuk dengan orang, tak payah nak mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Tidak ada maknanya. Bila ayat ini mengajar kita supaya sentiasa menjaga percakapan kita. Daripada percakapan itulah yang akan membawa mudarat yang sangat besar. Terdapat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang lelaki yang meminum arak. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni didatangi oleh seorang yang minum arak, peminum arak. Lalu baginda berkata, pukulkan dia. Berkata Abu Hurairah, sebahagian kami telah memukul yang minum arak ni dengan tangan, dan ada yang memukul dengan kasut, dan ada pula yang memukulnya dengan kain. Maksudnya ialah apa dia? Ta'zir lah. Orang yang minum arak ni, dalam erti kata bukan ta'zir, had, kena had. Kena had maksudnya orang yang minum arak ni hendaklah dihad. Antaranya disebut 40 rotan ataupun 40 pukulan. 40. Ada yang pukul dengan tangan, ada pukul dengan selendang, macam-macam. Setelah selesai memukul, salah seorang daripada kami berkata, Allah menghina kamu. Rasulullah suruh pukul sebagai had kepada orang yang minum arak. Lepas pada tu ada ni seorang ni, dia tak puas hati.
Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh pukul je, nak tunjukkan kita tak setuju, kita protes perbuatan tu. Minum arak ni. Lalu ada yang kata Allah telah menghina kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan tersebut. Rasulullah bersabda, jangan kamu berkata kepada saudaramu itu seperti demikian. Jangan. Aku suruh pukul dia, aku tak suruh hina dia. Aku tidak suruh kamu mengeluarkan kata-kata yang boleh mengguris hati dan perasaan dia. Lalu, janganlah kamu sekalian membantu syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadi pembantu syaitan ke atas saudaranya, kerana berkata Allah telah menghina kamu. Kerana ia akan sampai kepada tujuan syaitan daripada saudari itu, supaya syaitan itu menghendaki supaya menghina saudaramu. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan kepada kita muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia suruh sahabat dia pukul orang yang minum arak, tapi dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang keji. Macam orang yang berzina juga, direjam sampai mati. Ambil je batu ni, lontar. Ambil batu jangan kata, ni syaitan. Tak boleh. Pergi mampus engkau. Tak boleh. Kerana itu bukan yang diperintah, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang memukul orang yang zina, pemukul orang yang tukar pukul ni. Ambil rasa jahat sangat, berzina lagi. Tak boleh. Dia hendaklah mengunci mulutnya. Kunci mulut, tak boleh mengeluarkan. Itu sebahagian daripada adab. Jadi kita rotan orang, kita tunaikan had itu kerana ia adalah suatu perintah daripada Allah. Tapi dalam masa yang sama kita dilarang untuk menghina orang yang melakukan maksiat. Kita dilarang daripada menghina orang yang melakukan maksiat tersebut. Manakala dalam riwayat yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi Rasulullah kata, akan tetapi berdoalah kamu kepadanya kerana dia telah bersalah. Wahai Tuhanku, ampunlah baginya. Wahai Tuhanku, cucurilah rahmahmu kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kita ni, kata Rasulullah, mesti mendoakan kebaikan saudara kita. Dia masih saudara kita, dia Islam. Cuma dia terlajak, dia buat maksiat, dia buat benda mungkar. Time orang buat maksiat, kita hina orang. Time kita buat maksiat, orang hina kita, kita marah. Pelik ke? Jadi sebab itulah orang yang melakukan maksiat ni kita jangan hina. Biar kalau perlu kepada hukuman, hukumlah. Tapi dalam masa yang sama kita mesti mendoakan kebaikan untuknya. Sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar, berdoalah kepada saudaramu ini supaya Allah mengampuni dia dan merahmati dia dan mencucuri rahmah ke atasnya. Tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kita boleh buat tak macam Rasulullah ni? Sebab itulah Allah Taala puji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai ketinggian akhlak yang besar, yang agung. Allah kata sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai ketinggian akhlak yang sangat besar. Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nama je orang Islam, tapi mencaci orang, mengeji orang, tidak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Sebab itulah kita jangan menjadi kedekut untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain. Bila kita berdoa, jangan doa untuk kita je. Kalau orang yang hanya berdoa,
Ya Allah ya Tuhan aku berilah aku ini, ya Allah ya Tuhan aku ampunilah aku, ya Allah ya Tuhan aku masuklah aku dalam syurga. Dia tak sebut orang lain. Hatta mak ayah dia pun dia tak doa. Hatta anak dan isteri dia pun tak doa. Kawan-kawan dia pun tak doa. Ini orang panggil orang yang kedekut doa. Kedekut. Kedekut macam mana tu Ustaz? Dia doa dah untuk kebaikan diri dia. Yalah, dia doa untuk dia je. Dia tidak mendoakan kepada orang lain. Tak boleh. Islam tidak menyuruh kita begitu. Bila kita berdoa, kita jangan lupakan tentang diri kita. Kita hendak mendoakan kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa dia? Antaranya kedua ibu bapa kita. Siapa lagi? Anak-anak, suami, isteri, kaum keluarga, datuk nenek moyang kita, datuk nenek moyang yang dah meninggal dunia. Macam mana keadaan mereka dalam kubur? Alam barzakh. Adakah kita yakin datuk nenek moyang kita semua itu selamat? Sudah tentu tidak. Kemungkinan tidak, kan? Jadi dia mengharapkan doa anak cucu dia. Dia mendoa, dia mengharapkan kalau mak ayah yang dah meninggal, dia mengharapkan doa anak-anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Jadi sebab itu kita jangan kedekut doa. Ni tak, sikit-sikit doa untuk kita, sikit-sikit doa untuk kita. Kita tidak pernah mendoakan kepada orang lain. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai dari kalangan para pendakwah yang telah memahami tentang fiqh dakwah an-nabawiyah, seperti mana pendekatan dakwah yang telah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah diceritakan dalam hadis tersebut. Para pendakwah tidak punya sifat sabar terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka yang menolak dan menentang dakwah mereka. Pengarang kita ini kata pendakwah pun kena sabar. Bila ada orang yang tegur dia ataupun orang yang menentang dakwah dia, dia jangan caci. Jangan dia hina orang yang lawan dia. Ustaz-ustaz ke, para pendakwah ke. Bila ada orang yang menentang dakwah dia, jangan kata kamu jahil, kamu tahu apa? Tak boleh. Kita tak boleh kata macam tu. Kamu tak kena syurga, kamu ni kena neraka je. Tak boleh kata macam tu. Walaupun dia tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, tetapi kita dilarang untuk mengeji orang-orang yang membantah. Yang pasti kita mendoakan kebaikan kepada orang yang bantah. Kita hendaklah mengeluarkan kata-kata yang baik kepada orang-orang yang membantah tadi. Sebab itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sehinggalah ke Taif, dia dengan Zaid bin Harithah. Lalu pada masa itu orang-orang Taif menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia halau ni dengan mulut, dia halau dengan kayu batu sehingga berdarah. Kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir sampai ke tumit. Lalu dia berhenti di satu tempat, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita kena ambil pengajaran daripada doa Rasulullah. Dia doa apa? Allahumma hdi qaumi, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada kaumku ni yang duk lontar aku dengan batu ni. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya dia tak tahu apa ya Allah, maafkanlah dia ya Allah. Bayangkan akhlak Rasul. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya ya Allah dia tak tahu apa ya Allah. Berikanlah kemaafan, berilah hidayah kepada dia. Ini antara akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hendaklah, yakni pendakwah ini, hendaklah bersikap lemah lembut dan baik terhadap orang-orang yang menjadi sasaran dakwah mereka. Mereka hendaklah sentiasa mendoakan keampunan, hidayah dan rahmah Allah kepada sasaran dakwah mereka. Segala bentuk kekasaran dalam percakapan dan keburukan dalam perkataan adalah di antara alat yang berkesan untuk syaitan menggagalkan usaha dakwah, bahkan akan menimbulkan pergaduhan di antara umat manusia. Kalau orang tak puas hati, dia akan kata macam-macam. Kita diam je, kita dengar je.
Kita jangan duk berlawan. Kenapa? Kita tahu bila kita berlawan, syaitan tu akan mencelah. Dia nak luah apa, bagi dia luah. Biar je. Kita senyum je, dengar je. Dia nak cakap itu, dia nak maki kita, tak apa, biar dulu. Bila ada ruang, bila bertenang, masa itulah kita mengeluarkan kata-kata nasihat. Mengeluarkan kata-kata yang baik, menasihati dia. Ini antara perkara yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk mengelak daripada berlakunya pergaduhan. Kenapa? Kerana pergaduhan itu adalah daripada syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quran berkenaan golongan yang telah tergelincir ke dalam hasutan syaitan ini. Firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Surah Fussilat ayat yang ke-36. Dan jika engkau wahai Muhammad dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka hendaklah engkau meminta pertolongan dengan Allah. Sesungguhnya Allah sahaja yang amat mendengar lagi amat mengetahui akan hasutan syaitan yang merasakkan perilaku engkau wahai Muhammad. Allah Ta'ala pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika engkau wahai Muhammad dihasut oleh suatu hasutan daripada syaitan, suruh kamu berlawan, supaya suruh kamu bergaduh, masa itu hendaklah kamu meminta pertolongan dari Allah. Doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, jauhilah aku daripada hasutan syaitan. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada aku. Doa. Allah Ta'ala sebut, fasta'idz billah, minta berlindung dengan Allah, supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada hasutan syaitan ini. Sesungguhnya aku ni, kata Allah Ta'ala, aku amat mendengar lagi amat mengetahui akan hasutan syaitan yang merasakkan perilaku engkau wahai Muhammad. Sebab itulah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pemarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mudah melatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang jahat, yang keji, tak pernah. Inilah dia kebaikan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati." Surah Yusuf ayat yang ke-100. Nabi Allah Yusuf berkata, setelah syaitan itu merasakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, saudara-saudara Yusuf, yang menyebabkan aku dizalimi oleh mereka dengan dibuangkan ke dalam telaga. Bayangkan adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS ni, abang-abang dia ni campak dia dalam telaga buta. Biasa tengok telaga buta, orang dah tak pakai telaga tu. Dia campaknya adik ni yang masih lagi kecil ni, campak dalam telaga. Punca dia apa? Punca dia marah pasal Nabi Allah Yaqub ni terlalu menyayangi Yusuf. Bayangkan, dia campak Nabi Allah Yusuf. Kita padahal adik-beradik ni seolah-olah tidak ada hati perut, seolah-olah tidak ada suatu perasaan kasih sayang, tapi oleh kerana termakan dengan hasutan syaitan ni. Contoh, adik-beradik Yusuf ni, Nabi Allah Yusuf AS ada antara contoh adik-beradik yang termakan hasutan syaitan iblis. Sehingga dia ambil adik dia ni, dia bawa, dia letak dalam campak dalam telaga buruk ni. Telaga. Ditakdirkan Allah, ada satu kafilah, ada satu rombongan yang datang, yang lalu di kawasan itu. Dia tengok ada orang, ada budak. Lalu diangkatnya, dia ambilnya Yusuf ini dan dibawa ke pemerintah Mesir ketika itu. Dan dia dibesarkan di Mesir. Inilah kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bayangkan abang kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, adik-beradik dia bukan seorang, ramai. Berpakat di antara satu sama lain untuk menjadikan Yusuf ini tidak lagi kelihatan di mata mereka, dan mereka itu disayangi oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Dia nak dia ni sahaja yang disayangi oleh ayah dia,
Yusuf ni tak payahlah, campak je dalam telaga. Ini antara desakan-desakan hasutan syaitan iblis yang berlaku ke atas orang-orang yang sebelum daripada kita. Anak-anak Nabi Allah Yaqub AS turut menjadi mangsa kepada hasutan syaitan yang menimbulkan hasad dengki di kalangan adik-beradik, sehingga mengakibatkan berlakunya pergaduhan di antara mereka dalam keluarga, sampai sanggup membuang adiknya sendiri ke dalam telaga. Demikianlah penegasan Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna iblis qad ya'isa an ya'buduhu al-musallun walakin fit tahrishi bainahum, rawahu Muslim. Sesungguhnya iblis telah putus asa dari beribadah kepadanya oleh orang-orang yang mengadakan salat. Akan tetapi syaitan tetap mengadakan perancangan untuk bergaduh dan memecah belahkan di antara mereka. Rasulullah memperingatkan kita bagaimana iblis ni, dia dah fras dah. Tak boleh nak hasut kita pasal kita masih semayang. Khusyuk pula dalam semayang. Tak pernah tinggal semayang. Tak boleh nak buat dah dia. Semayang ni pula semayang Jumaat. Semayang Jumaat tak tinggal. Dalam arti kata dia dah berputus asa. Macam mana lagi nak celah ni? Tak boleh lah. Nak hasut supaya tak semayang, tak berlaku. Semayang juga. Last akhir waktu pun semayang juga. Tak ada yang tak semayang. Akhir sekali nak buat macam mana? Rasulullah beritahu dalam hadis ni. Dia akan buat mana? Dia lagakan kita, suruh kita bergaduh. Tu Tok Imam bergaduh dengan Tok Bilal. Kau tak pernah sabar. Mari pula Tok Siap masuk campur. Dengan Tok Siap ke ni. Adakah tiga-tiga tu tak semayang? Semayang. Masuk adik ni. Tapi dia guna celah tu nak suruh Tok Imam dengan Tok Bilal bergaduh. Tok Imam marah pasal apa? Tok Bilal azan lama sangat. Lama dia kata, panjang azan ni. Dia bergaduh. Yang Tok Imam pula kena marah di Tok Bilal pasal apa? Panjang sangat baca ayat. Bergaduh. Tok Siap pula marah ke Tok Bilal. Nampak tak cicak. Sapulah Tok Bilal kata, itu kerja kau bukan kerja aku. Bergaduh situ. Sebab dia tak boleh cari celah dah bab semayang ni. Sebab semua tu semayang. Tok Bilal, Tok Imam tu. Dia cari gaduh. Suruh kita bergaduh. Inilah perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Syaitan sudah berputus asa untuk kacau kita, untuk menjadikan kita ni tak semayang. Lalu dia cari suatu jalan untuk kita bergaduh, kata Rasulullah SAW. Demikianlah antara perancangan dan usaha jahat syaitan ke atas manusia. Ia menyerang manusia dari setiap sudut dan penjuru, sama ada dari sudut pribadi, keluarga, kumpulan dan negara. Setiap pergaduhan dan perbalahan yang berlaku di antara individu, kumpulan atau di peringkat negara adalah berpunca daripada syaitan dalam menyalakan api pergaduhan itu. Inilah antara perkara-perkara yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran yang sangat besar ini yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya rasa sekali itulah pengajian kita malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita insya-Allah. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.